Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tajuk Tafsir Ruh Al-Ma'ani dan Tafsir Al-Baghawi. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nurul Auni binti Masri, Naswa Aqilah binti Ma'ruzi, Nur Ain binti Muhammad Asri, Nur Maizatul Husna binti Zulrini dan Nabilah binti Muhammad Zulkhidri. Tafsir merupakan satu modul dalam perjuangan pemikiran Islam yang sangat berpengaruh dalam mencapai kemajuan hidup. Tafsir juga merupakan satu modul yang menjelaskan makna-makna dalam kitab suci Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW merupakan penafsir pertama yang tercatat dalam sejarah. Kehadiran Nabi di dunia bukan sahaja sebagai penyampai kalam Allah, tetapi baginda juga merupakan penjelas ke atas kalam Allah itu sendiri. Baginda memberikan tafsiran yang terbaik dalam setiap aspek seperti qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Kitab-kitab tafsir ini merupakan petunjuk yang mana memperlihatkan kesungguhan ulama dalam menjelaskan ungkapan-ungkapan Al-Quran serta menterjemahkan isi kandungannya. Antara kitab-kitab tafsir yang masih digunakan oleh masyarakat berserta pelajar pada hari ini ialah Tafsir Syafwah At-Tafasir, Tafsir Nur Al-Ihsan, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ruh Ma'ani, Tafsir Al-Baghawi dan lain-lainnya. Baiklah, mari kita mengenali latar belakang pengarang kitab Ruhul Ma'ani. Nama pengarangnya ialah Abu Thana Shihab Ad-Din As-Sayyid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau dipanggil dengan nama Al-Alusi. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat 15 Sya'ban 1207 Hijrah dan dilahirkan di kota Tur, Baghdad. Al-Alusi mula mengarang pada 16 Sya'ban 1252 Hijrah iaitu ketika beliau berumur 34 tahun. Beliau akhirnya wafat pada 25 Zulhijjah 1270 Hijrah. Kita beralih pula kepada pendidikan beliau. Beliau mendapat pendidikan ketika masih muda yang mana dibimbing sendiri oleh ayahnya iaitu Syekh Al-Suwaidi dan gurunya yang lain iaitu Syekh Al-Nashaqbandi. Beliau aktif belajar ketika berusia 13 tahun. Tambahan juga, beliau dikenali sebagai seorang yang kuat hafalan. Kemudian, pada tahun 1248 Hijrah, beliau dilantik menjadi tenaga pengajar di sebuah madrasah Al-Marjaniyah. Pada tahun 1263 Hijrah pula, beliau telah melepaskan jawatan dan memilih untuk melibatkan diri dalam penyusunan kitab tafsir Al-Quran sehinggalah beliau diberi julukan sebagai Hujjatul Udaba. Di bawah ini merupakan contoh karya-karya Al-Alusi. Sumbangan Al-Ma'ani yang pertama ialah menerapkan konsep ihsan. Beliau menggunakan konsep ihsan sebagai tema penulisan karyanya. Konsep ihsan ini semestinya mampu membentuk masyarakat agar cenderung kepada akhlak yang baik dan terpuji. Tambahan pula, remaja pada zaman sekarang kurang mengerti dengan nilai ihsan itu sendiri. Sebagai contohnya, sesetengah remaja yang mempunyai sifat iri hati ataupun hasad dengki dengan orang lain, akhirnya mencipta permusuhan akibat daripada tiada pendirian tetap di dalam diri. Kita juga boleh kaitkan ihsan dengan tasawuf, di mana ianya mampu difahami sebagai ilmu tentang falsafah hidup. Dalam erti kata lain, ianya adalah ilmu yang diperoleh untuk mengawal hati dan perasaan agar menjadikan seseorang itu adalah lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naswa Aqilah binti Ma'ruzi. Saya akan menyambung pada metodologi Ruh Al-Ma'ani, kitab yang dikarang karya Imam Al-Alusi. Okey, metod yang digunakan adalah metod tahlili. Okay, kerana penyusunan penafsiran Al-Quran ini sesuai dengan turunnya turutan mushaf dari surah Al-Fatihah hinggalah surah An-Nas. Kemudiannya dijelaskan secara terperinci melalui analisis yang mendalam sesuai dengan keahlian dan kecenderungan Imam Al-Alusi. Okey, kitab Ruh Al-Ma'ani juga menggunakan metod perbandingan iaitu metod muqarin. Hal ini kita dapat tengoklah bila beliau menyebut Al-Alusi menyebutkan beberapa ayat ataupun hadis, kemudian membuat perbandingan beberapa tafsir daripada penafsiran para mufassir terhadap ayat tersebut. Sama ada tafsir tersebut tu mangkul ataupun ijma'i. Kemudian beliau berusaha untuk mengeluarkan kesimpulan yang tepat dan menghindarkan daripada yang tidak jelas. Okey, kat sini kita boleh tengok daripada tinjauannya, kita boleh tengoklah sumber penafsiran ini menggunakan pendekatan tafsir bir ra'yi dan juga bir ma'thur. Tafsir bir ma'thur dan juga bir ra'yi secara serentak. Maksudnya Imam Al-Alusi menggunakan pendekatan tafsir bil ma'thur dan juga bil ra'yi secara serentak. Imam Al-Alusi menggabungkan antara riwayat dan riwayah, iaitu sumber penafsiran yang diambil daripada Al-Quran, hadis. Seterusnya kita tengok pada corak pentafsiran. Penafsiran Imam Al-Alusi mempunyai 3 corak
dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani ni. Yang pertama corak fiqh, yang kedua isyari dan juga yang ketiga corak lughawi. Okey, hal ini demikian kita dapat lihat dalam tafsirnya menjelaskan perbahasan dengan masalah bahasa seperti nahwu, sarf dan sebagainya. Tambahan lagi, pada metodologi ni kita tambah sikit metod tafsir khusus, maksudnya metod yang digunakan khususlah oleh Imam Al-Alusi pada tafsir Ruh Ma'ani. Yang pertamanya Imam Al-Alusi menyampaikan tafsiran bahasa. Okey, Imam Al-Alusi mengambil beratlah tentang bahasa dalam aspek bahasa ni. Okey, melalui pendekatan bahasa ni Imam Al-Alusi berupaya menjelaskan struktur kalimah menggunakan i'rab dan juga ilmu balaghah serta berpegang pada makna yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey, kemudiannya yang kedua, Imam Al-Alusi mentafsir ayat-ayat hukum dengan memetik pandangan para fuqaha dan beliau mengkajinya. Di dalam Imam Al-Alusi menjelaskan ayat hukum, beliau mendahulukan pandangan ulama dari pelbagai mazhab. Maksudnya beliau mendahulukan pelbagai, dia tengok semua mazhab lah, tapi tidak fanatik pada mazhab yang tertentu sahaja. Dan Imam Al-Alusi ni tergolong daripada mazhab Syafi'i. Kadang-kadang Imam Al-Alusi ni mengikuti mazhab Hanafi. Okay, yang ketiga, Imam Al-Alusi menentukan surah yang hendak ditafsir, termasuk dia tentukan surah yang nak ditafsirkan tu sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah berserta dengan musababnya. Nama kitab tafsir yang kedua ialah Kitab Tafsir Ma'lim At-Tanzil atau dikenali sebagai Tafsir Al-Baghawi yang dikarang oleh Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Ibn Muhammad Al-Farah Al-Baghawi. Beliau dilahirkan di Bakshur, iaitu sebuah kota kecil yang terletak di antara Hazah, Moro dan Al-Ruz dari kota Khurasan. Terdapat banyak pendapat tentang kelahiran beliau. Menurut Abdullah Ibni Ahmad Ibni Ali Al-Zaid, Al-Baghawi dilahirkan pada tahun awal abad keempat. Sementara pendapat lain iaitu Yaqut dalam Mu'jan Al-Buldan berpendapat bahawa Al-Baghawi dilahirkan pada tahun 433 Hijrah dan Al-Zikri berpendapat bahawa tahun kelahirannya adalah 426 Hijrah. Beliau wafat pada bulan Syawal tahun 515 Hijrah ketika beliau berusia 80 tahun. Dalam konteks pendidikan, Imam Al-Baghawi memulakan pencarian ilmu dalam kehidupannya dengan menuntut daripada para hufaz di kampungnya, iaitu di Bakshur. Dengan semangat beliau yang begitu tinggi, beliau juga turut mengelilingi negeri-negeri Khurasan dan menimba ilmu dari para ulamanya. Pada tahun 460 Hijrah atau ketika mana beliau berusia 27 tahun, Imam Al-Baghawi bermusafir ke Marwa Rus untuk menuntut ilmu daripada syekh-syekh hadis di sana. Al-Baghawi merupakan seorang pelajar yang tekun di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana telah berkata Imam Al-Zahabi mengenai dirinya, beliau tidak akan belajar kecuali di dalam keadaan suci, iaitu berwuduk. Di Marwa Ar-Rus, beliau mempelajari ilmu tafsir dengan membacakan kitab tafsir Al-Kilabi di hadapan gurunya, iaitu Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Marwazi. Meskipun tingginya ilmu pengetahuan yang Al-Baghawi miliki hingga sampai tahap kematangan, beliau terus berdakwah kepada manusia untuk sentiasa berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber sandaran agama dan rujukan daripada pelbagai permasalahan. Al-Baghawi turut menulis karya-karya yang bermanfaat untuk menyebarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah serta menyebarkan pengetahuan yang ada pada keduanya. Beliau sentiasa menghidupkan ajaran-ajaran keduanya sehingga para ulama yang sezaman dan setelahnya menggelarnya sebagai penghidup sunnah. Sumbangan Al-Baghawi banyak memberi sumbangan sepanjang hidupnya. Antaranya, beliau berjaya menyelesaikan masalah yang timbul pada era kepesatan peradaban dan peredaran zaman. Selain itu, Al-Khazin dalam kitab Lubat Al-Ta'wil mengangkat karya agung Al-Baghawi, iaitu kitab Ma'lim Al-Tanzil, sebagai kitab yang mempunyai isi hebat dalam ilmu tafsiran, yang mana terkumpulnya pendapat yang benar, bebas daripada kekaburan, penyelewengan dan permasuan, dihiasi dengan hadis Nabi dan juga diberi tambahan hukum syariah. Kitab tafsir ini juga turut disulamkan seperti cerita pelik dan khabar angin orang masa lalu yang menakjubkan. Dirangkai bersama dengan isyarat yang paling baik, dinyatakan dalam ungkapan yang paling jelas dan dicurahkan keindahan dengan kata-kata yang fasih. Tambahan pula, Al-Baghawi merupakan seorang ulama yang suka menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang ramai. Antara murid-murid Al-Baghawi ialah Abu Mansur Muhammad bin As'ad Al-Tari, Abu Al-Futuh Muhammad bin Muhammad At-Tai'i, Abu Al-Makarim Fadlullah bin Muhammad Al-Nawqani, Al-Fakhru Ali Al-Bukhari dan ramai lagi. Seterusnya adalah metodologi kitab Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi ini lebih cenderung berbentuk bil ma'thur. Bil ma'thur iaitu menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran dan menghuraikan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis sahih atau pendapat para sahabat. Metod yang digunakannya adalah dalam bentuk metod tafsir tahlili. Metod tafsir tahlili ini sendiri difahami sebagai metod tafsir yang mufassirnya berusaha untuk menganalisis, untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dan lebih terperinci. Jadi, metod tafsir tahlili ini dianggap mempunyai kelebihan dalam menjelaskan skop yang luas dan bersesuaian dengan ilmu mufassir.
Sumber pentafsiran. Al-Zahabi telah mengkategorikan tafsir ini ke dalam tafsir bil ma'thur. Ini kerana pentafsiran ayat-ayat yang ditulis dalam kitab tafsir Al-Baghawi ini dapat dilihat bahawa ia bersumber daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi serta riwayat para sahabat. Namun, menurut Abu Syahbah bahawa tafsiran Al-Baghawi ini bukanlah tafsir bil ma'thur semata. Namun ia adalah gabungan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi, di mana sumber-sumber tafsir kebanyakannya masih lagi dikuasai oleh tafsir bil ma'thur. Oleh itu, Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim Al-Tanzil cuba untuk menggabungkan dua prinsip tafsir ini, iaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi, dan istilah ini dinamakan sebagai tafsir bil iktiran. Corak pentafsiran. Hasil penelitian didapati bahawa kitab Al-Baghawi ini mempunyai dua jenis tafsir, iaitu tafsir lughawi dan tafsir fiqh. Al-Baghawi sangat mengambil berat dengan tafsir lughawi yang mana ia menekankan aspek bahasa. Sebelum menjelaskan penjelasan yang lebih mendalam, Al-Baghawi akan terlebih dahulu membahas isu berkenaan dengan tata bahasa Arab dan nahwu. Corak pentafsiran tafsir yang kedua adalah tafsir fiqh, yang mana ia menganalisis sesuatu ayat dan akan menekankan aspek hukum. Tambahan pula, jika para sahabat menemukan kesusahan atau kesukaran dalam memahami kata dan hukum yang berada dalam Al-Quran, maka hujahnya mereka akan bertanya kepada Nabi. Jadi, jelaslah bahawa corak tafsir fiqh ini ada kaitannya dengan tafsir bil ma'thur pada era Nabi Muhammad SAW. Jadi, majoriti kitab tafsir bil ma'thur banyak yang menggunakan corak tafsir fiqh ini. Namun, corak yang lebih tepat untuk tafsir Al-Baghawi ini adalah corak lughawi. Persamaan antara kitab Al-Baghawi dan Al-Ma'ani. Kedua-duanya menggunakan metod penafsiran tahlili. Berdasarkan dapatan daripada rujukan sumber yang sahih dan berbagai telah menunjukkan bahawa kedua-dua penulis kitab iaitu Al-Alusi dalam kitabnya Tafsir Al-Ma'ani dan Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim Al-Tanzil menggunakan metod penafsiran yang sama, iaitu metod tafsir secara tahlili, yang mana ianya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan dan membahaskan daripada pelbagai aspek. Sumber penafsiran bil maksud dan bil ra'yi. Kedua-dua penulis bagi kitab ini iaitu kitab Ruh Al-Ma'ani dan kitab Ma'alim Al-Tanzil mengambil sumber penafsiran riwayah iaitu bil maksud dan riwayah iaitu bil ra'yi. Kedua-duanya menggabungkan antara riwayah iaitu juga dikenali sebagai tafsir bil al-iqtiran, itu pengambilan sumber pentafsirannya dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat serta tabi'in, namun tidak meninggalkan ra'yunya sendiri. Di dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Alusi lebih banyak menggunakan hadis dan pendapat para ulama lain, serta beliau juga jarang sekali menggunakan pandangannya sendiri. Manakala Al-Baghawi juga sama seperti Al-Alusi, iaitu sumber penafsirannya banyak didominasi oleh tafsir bil maksud, namun kadang-kadang ia turut mengambil sumber pandangannya yang mana boleh diterima di sisi kajian tafsir. Yang ketiga, persamaan ketiga ialah corak penafsiran fiqh dan lughawi. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Alusi dan Al-Baghawi tidak cenderung menggunakan satu corak penafsiran yang spesifik. Terdapat 4 perbezaan antara dua kitab ini. Yang pertama ialah penjilidan. Penjilidan bagi kedua-dua tafsir ini adalah berbeza, di mana kitab Ruh Ma'ani adalah terbahagi kepada 15 jilid dan mengandungi sebanyak 400 halaman bagi setiap jilid. Manakala kitab tafsir Al-Baghawi terbahagi kepada 4 jilid serta mengandungi sebanyak 700 hingga 900 halaman bagi setiap jilid. Yang kedua ialah tempoh penulisan. Kitab Ruh Al-Ma'ani ditulis pada tanggal 16 Sya'ban 1252 Hijrah, iaitu ketika Al-Alusi berusia 34 tahun bersamaan zaman pemerintahan Sultan Mahmud Khan dan Sultan Abdul Hamid Khan. Manakala kitab tafsir Al-Baghawi telah ditulis sekitar abad pertengahan, di mana abad pertengahan ini adalah termasuk dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga ialah latar belakang kemunculan. Latar belakang kemunculan kitab Ruh Al-Ma'ani ini adalah agak misteri. Ianya kerana Imam Al-Alusi telah mendapat satu mimpi bertepatan pada malam Jumaat, bulan Rejab 1252 Hijrah. Beliau bermimpi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melipat langit dan bumi. Kemudian beliau disuruh untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan yang ada pada keduanya. Kitab ini dinamakan oleh Perdana Menteri Ali Ridho Pasha. Manakala kitab tafsir Al-Baghawi dikarang kerana permintaan yang sangat tinggi daripada beberapa sahabat dan muridnya. Selain itu, pengaruh eksternal dan internal juga merupakan dorongan terbesar bagi Al-Baghawi untuk menulis sebuah kitab tafsir yang turut dinamakan sebagai Ma'alim Al-Tanzil. Perbezaan yang terakhir ialah perincian penafsiran. Perincian bagi kedua-dua tafsir ini adalah sangat berbeza. Bagi kitab Ruh Al-Ma'ani, perincian penafsirannya adalah dimulai dengan menyebut ayat yang ditafsirkan sesuai mengikut urutan dalam surah-surah Al-Quran. Kedua pula ialah menerangkan mengenai kedudukan-kedudukan sesuatu kalimat yang ada di dalam ayat tersebut dari segi ilmu nahwu. Seterusnya pula ialah menafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Selain itu, yang keempat pula ialah memberikan keterangan daripada hadis Nabawi jikalau ada dan turut mengumpulkan pendapat para penafsir yang terdahulu. Akhir sekali, kitab ini membuat perincian iaitu dengan memperjelaskan makna lafaz dengan menggunakan syair.
Manakala perincian bagi kitab tafsir Al-Baghawi pula ialah dimulakan dengan menyebut nama surah dan jumlah ayat. Yang kedua pula ialah menyebut mengenai apakah itu surah Makkiyah dan apakah itu Madaniyah. Yang ketiga adalah menyebutkan asbabun nuzul jika ada, seterusnya menjelaskan makna atau lafaz kalimat tertentu dengan mencari makna asli dan kontekstual sembari rujukan daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW ataupun pendapat salaf salih. Di samping itu yang kelima ialah menyebutkan beberapa i'rab dari kalimat tersebut serta pengaruhnya terhadap makna. Manakala yang keenam ialah ketika adanya ayat yang berkaitan dengan akidah ataupun ayat yang berkaitan dengan tauhid, maka ianya dijelaskan berdasarkan pendapat daripada ahli sunnah dan menolak aliran-aliran lain. Ketujuh, ketika adanya ayat yang berkaitan dengan hukum, maka pendapat-pendapat ahli fiqh yang akan disebutkan seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lain. Akhir sekali, Al-Baghawi menyebut semua sanad periwayatannya di permulaan kitab sehingga sanadnya tidak perlu disebutkan lagi ketika menafsirkan ayat. Secara rumusnya dapat kita simpulkan daripada kedua-dua tafsir Ruh Al-Ma'ani dan tafsir Al-Baghawi bahawa pengarang menjelaskan dengan lebih jelas dan terperinci isi kandungan atau apa yang hendak disampaikan. Dapat kita perhatikan di sini bahawa kedua-dua kitab ini mempunyai persamaan dari segi metod, sumber dan corak penafsiran. Oleh itu, masyarakat perlu mengambil peluang ini untuk mempelajari dan menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam agar menjadi insan yang mampu berdakwah secara intelektual kepada generasi baharu yang akan datang. Akhir kata, dengan wujudnya penulisan tafsir seperti ini dapat membantu masyarakat menggunakan ilmu yang disampaikan dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih.